Assalamualaikum, saya Humaira. Hari ini telah jelas kepada kita bahawa ramai rakyat Malaysia yang berjaya melanjutkan pelajaran ke luar negara dan Australia adalah contoh negara yang kebiasaannya menjadi pilihan masyarakat kita. Statistik Pendidikan Tinggi 2021 telah mencatatkan seramai lebih kurang 10,062 orang rakyat Malaysia berjaya melanjutkan pelajaran ke Australia. Maka, ia membawa kepada penghijrahan yang menyedarkan masyarakat kita bahawa budaya di seluruh dunia mempunyai nilai, tradisi, kepercayaan dan norma kehidupan yang berbeza. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Alia binti Ramli. Saya akan menerangkan mengenai teori W-curve dan extended by Gulahond. Teori ini menerangkan bahawa berlakunya titik permulaan bagi kejutan budaya. Terdapat 4 fasa berlakunya teori ini. Fasa yang pertama adalah fasa pengasingan dari segi departure. Fasa yang kedua, fasa euphoria. Fasa yang ketiga, fasa pengasingan alienation, dan fasa yang keempat iaitu fasa terakhir ialah fasa pelarasan semula berperingkat. Saya akan menerangkan mengenai fasa pengasingan dari segi departure. Fasa ini ia menerangkan dari segi di mana pelajar berfikir untuk pulang ke tanah air. Seterusnya, pelajar juga berasa ingin menjauhi pengalaman yang mereka perolehi di luar negara. Sebagai contohnya, pelajar meninggalkan semua budaya ataupun aktiviti bersama-sama rakan di luar negara. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afif Fitri dan saya akan meneruskan video perkataan kumpulan kami dengan menerangkan fasa kedua iaitu fasa Eropia ataupun lebih dikenali sebagai fasa honeymoon ataupun bulan madu. Fasa ini kebiasaannya berlaku apabila pelajar dari Australia itu pulang ke tanah air Malaysia. Kebiasaannya mereka ini akan merasa gembira, merasa teruja untuk kembali ke Malaysia dan berjumpa dengan ahli keluarga mereka dan rakan-rakan mereka. Apabila pelajar-pelajar dari Australia ini pulang dan tiba di Malaysia, mereka berfikir bahawa mereka akan dapat melakukan berbagai aktiviti yang mereka terlepas sepanjang mereka berada di Australia. Sebagai contoh, mereka berharap mereka dapat pergi berjalan-jalan bersama keluarga, dapat makan makanan Malaysia, dan yang paling penting mereka dapat bertutur dengan menggunakan bahasa ibunda kita iaitu bahasa Malaysia. Okey, selain itu juga pada fasa kedua ini juga pelajar-pelajar dari Australia itu akan berkongsi atau bercerita kepada ahli keluarga dan rakan-rakan mereka tentang pengalaman, tentang cerita dan kisah mereka sepanjang mereka berada di Australia. Tapi selepas beberapa minit mereka bercerita atau berkongsi pengalaman mereka, mereka akan sedari bahawa ahli keluarga ataupun rakan-rakan mereka yang mendengar itu akan mula merasa bosan ataupun tidak berminat dengan pengalaman dan cerita yang mereka ceritakan. Jadi dari sini akan mula timbul ataupun wujud perasaan kecewa dalam hati pelajar tersebut. So ini adalah antara ciri-ciri ataupun proses adaptasi yang perlu dilalui oleh pelajar-pelajar pada fasa kedua. Fasa yang ketiga iaitu fasa pengasingan. Pengasingan adalah pengalaman umum dalam kerjaya kejutan budaya balik. Perasaan pengasingan ini boleh berlaku dalam pelbagai cara. Cara yang pertama adalah merasa seperti orang luar. Individu yang pulang mungkin merasa seperti orang luar di negara sendiri kerana mereka telah terbiasa dengan budaya dan hidup yang berbeza semasa berada di luar negara. Mereka juga mungkin menghadapi kesulitan untuk berkait dengan nilai, adat resam dan tingkah laku dalam budaya asal mereka. Cara yang kedua adalah kurang pemahaman dan minat. Individu yang telah terbenam dengan budaya yang berbeza mungkin menghadapi kesulitan untuk berhubung atau memahami beberapa aspek budaya asal mereka. Mereka mungkin tidak lagi berkongsi minat atau nilai-nilai yang sama yang membawa kepada perasaan ketidakserasian dan pengasingan terhadap orang di sekeliling mereka. Cara yang ketiga adalah mereka merasa tidak difahami. Individu yang pulang mungkin merasa tidak difahami oleh keluarga, rakan-rakan dan juga masyarakat. Orang lain mungkin tidak sepenuhnya memahami kedalaman pengalaman mereka atau pertumbuhan personal yang telah mereka alami semasa tinggal di luar negara. Ketiadaan pemahaman ini dapat menyumbang kepada perasaan terasing dan juga pengasingan. Assalamualaikum, nama saya Nurul Najihah. Saya akan meneruskan perbincangan mengenai adaptasi antara budaya. Perubahan budaya pelajar Malaysia di Australia yang pulang ke tanah air. Fasa terakhir iaitu fasa pelarasan semula secara berperingkat. Pelarasan semula untuk pelajar kembali hidup di rumah atau dalam erti kata lain, penyesuaian diri mengikut persekitaran. Sebagai contoh, pelajar boleh meluangkan masa bersama keluarga dengan memberi pandangan atau pendapat atau bercerita mengenai pengalaman mereka sewaktu berada di luar negara. Jadi benda ini akan mengurangkan rasa kejutan budaya itu dalam diri pelajar. Peringkat ini adalah di mana pelajar juga boleh mengimbas kembali pengalaman mereka di luar negara dengan penuh kasih sayang dan juga hidup dalam masa kembali ke tanah air. Pelajar mungkin mula merancang perjalanan seterusnya, tetapi mereka juga gembira kerana sudah pulang. Kejutan budaya songsang atau reverse culture shock akan hilang dari semasa ke semasa, jadi para pelajar tidak perlu risau.
Okey, sebagai kesimpulan, proses adaptasi antara budaya ini dan juga kejutan budaya terbalik ataupun lebih dikenali sebagai reverse culture shock ini banyak berlaku terhadap pelajar-pelajar di luar negara seperti di Australia, dan juga apabila mereka pulang ke Malaysia. Sekembalinya mereka di Malaysia, para pelajar ini mungkin akan mengalami sedikit kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan keadaan ataupun kehidupan di Malaysia. Namun proses yang mereka lalui itu bukanlah seperti mana semasa mereka di luar negara. Tambahan lagi, mungkin bagi pelajar-pelajar tersebut juga menganggap pengalaman adaptasi antara budaya ini akan memberikan lebih banyak kesan yang positif terhadap diri mereka untuk masa yang akan datang.